Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 iltizam dan 5 aspirasi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana masih dapat bersama untuk meneruskan PDBC Maya kita. Jadi pada hari ini topik yang cikgu bincangkan ialah berkenaan dengan pendidikan civic dalam bahasa Melayu. Dan pada minggu ini, iaitu minggu keempat bulan April, topik yang akan cikgu sentuh ialah berkaitan dengan nilai kebahagiaan. Dan topik kecil yang cikgu telah pilih ialah berkaitan dengan kesederhanaan. Apa itu kesederhanaan? Bagaimana kesederhanaan itu mampu membentuk kebahagiaan? Jadi mari kita bincangkan bersama-sama. Okey, kita lihat, kita sedar bahawa ada sesetengah pihak yang tidak sedar, okey, bahawa kebahagiaan, ketenangan hidup itu tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Ada orang duit banyak tapi rasa tak bahagia. Ada orang rumah besar tapi masih tak bahagia. Ada orang tiap-tiap hari makan sedap tetapi dia tetap tak bahagia. Jadi sebenarnya kebahagiaan atau kegembiraan itu boleh diukur atau tidak melalui wang ringgit? Sebenarnya tidak. Kadang-kadang kalau kita hidup dalam keadaan sederhana pun, kita boleh bina hidup yang lebih gembira berbanding orang-orang yang hidup dalam keadaan mewah. Jadi pelajar, cikgu nak tekankan di sini ialah wang ringgit, pangkat, kedudukan, harta benda, ya, segala perkara yang indah di muka bumi ini bukanlah kayu pengukur sesebuah kebahagiaan. Kadang-kadang kita lihat orang itu susah, rumah kecil, gaji sekecil, makanannya tidak semewah orang kaya, tetapi mereka bahagia. Kenapa? Okey. Jadi sebenarnya bahagia itu tidak bersandar pada kebendaan semata-mata. Apa guna semua kemewahan sekiranya hati tak tenang? Okey, kebahagiaan itu sebenarnya terletak pada diri sendiri dan hati, kerana hanya diri yang dapat menentukan hala tuju kehidupan sama ada untuk mengecapi kebahagiaan, kegembiraan atau kemewahan. Jadi di sini belajar, cikgu nak tekankan ialah yakinlah kalau kita duduk ataupun kita hidup dalam keadaan kesederhanaan, kita tak mewah seperti orang lain. Kalau kita mampu cipta kebahagiaan, insya-Allah kebahagiaan itulah yang akan membantu kita untuk menjadi orang yang cemerlang. Okey, baiklah pelajar. Lumrah kehidupan, ya. Pada masa kini semakin ramai manusia yang lebih mementingkan kebendaan, memandang kemewahan berbanding ketenangan. Memilih untuk diri disanjungi walaupun hakikatnya jauh di sudut hati tak ada pun rasa tenang ataupun bahagia. Semuanya hanya pura-pura, okey. Ramai orang yang nak mengejar kemewahan sanggup mengorbankan ketenangan atau kegembiraan diri sendiri. Apa cikgu nak tekankan di sini pelajar? Kesederhanaan itu mampu mengajar kita untuk menghargai kegembiraan atau kebahagiaan yang kita nikmati. Okey, dalam rumah yang kecil kita mampu membentuk keluarga yang bahagia. Dalam rumah yang kecil kita mampu mendidik anak-anak yang baik, anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Jadi merujuk kepada topik ini, sebenarnya kalau kita lihat situasi, jam 7 pagi keluar bekerja, pergi sekolah lah, ya, kita bagi contoh, dan pulang ke rumah lewat petang, lewat malam. Okey, bukan sahaja isu ini bukan sahaja kita lihat dalam kategori golongan lelaki, malahan sekarang pun ramai wanita bekerja yang terpaksa balik atau pulang lewat malam sehingga mengabaikan keluarga. Jadi akhirnya apa kesannya? Anak-anak di rumah membesar tanpa kasih sayang. Okey, sebab tu cikgu kata kadang-kadang kita terlalu mengejar kesempurnaan, okey, sehingga kita meninggalkan yang lebih penting. Jadi sebagai ibu bapa, sebagai anak-anak, okey, apa yang penting ialah kita jaga yang sedia ada. Kita jaga keluarga kita yang sedia ada. Kita bentuk anak-anak untuk jadi anak-anak yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Dan sebagai seorang anak juga, kamu harus membantu ibu bapa untuk membentuk keluarga yang sempurna. Okey, baiklah.
Terusnya, saya nak terangkan tentang pandangan daripada salah seorang perunding keluarga iaitu Nur Firdaus Abdul Razak. Okey, beliau menyatakan terdapat banyak faktor lain yang boleh mempengaruhi emosi diri dalam usaha mengecapi kebahagiaan. Dan beliau juga berkongsi beberapa panduan agar diri kita berasa tenang dan bahagia. Okey, yang pertama kita kena belajar untuk bersyukur. Okey, selalu cikgu tekankan kepada kamu semua. Susah bagaimanapun, kalau kamu rasa susah, ada yang lagi susah. Dan kesusahan itu tidak boleh kita jadikan sebagai alasan, oh aku tak boleh berjaya. Sebenarnya dengan susah itu yang memotivasikan diri kita untuk menjadi orang yang lebih berjaya. Cikgu pernah bagi tahu, betul tak? Kalau kamu yang tak ubah diri kamu, siapa yang nak ubah? Okey? Boleh faham kan? Jadi yang pertama kita kena belajar untuk bersyukur. Kita kena lihat kecantikan bunga dan rumput yang melata di tepi jalan. Okey, keindahan matahari terbit dan terbenam serta senyuman orang yang tersayang. Kita sayang ibu kita sayang ayah kita sayang adik-beradik kita. Jadi hargailah apa yang ada di sekeliling kita. Dan bersyukurlah kerana kita ada mata yang boleh melihat, kita ada telinga yang boleh mendengar, kita ada tangan yang boleh membuat satu perkara yang baik, dan kita ada kaki yang boleh melangkah ke sekolah lagi. Ada orang yang tak boleh bergerak, okey, hanya duduk di kursi roda, hanya terlantar di katil, okey, yang menginginkan perkara sama seperti kita buat sekarang. Sebab tu cikgu kata, kita selagi sihat, ada hayat, ada daya upaya, belajarlah. Okey, cikgu bukan marah sebab cikgu tak sayang. Sebenarnya cikgu sayang. Cikgu nak supaya pelajar cikgu belajar untuk bersyukur. Kalau di sekolah kita lihat meja kita tak cantik, belajar bersyukur. Tak apa, boleh belajar dalam apa juga keadaan. Okey, kerana bersederhana itu sangat indah. Okey, yang kedua, pilih kawan yang baik. Yang ketiga, pupuk rasa simpati dan prihatin. Yang keempat, terus belajar. Belajar ni bukan setakat di sekolah. Apa yang berlaku di sekeliling kita itu kita anggap sebagai ilmu. Di rumah kita belajar memasak itu ilmu, kemahiran memasak. Okey, untuk kelangsungan hidup akan datang. Okey, berbagai lagi ilmu yang kita boleh pelajari. Okey, seterusnya, jadilah penyelesai masalah. Okey, orang yang bahagia adalah orang yang menyelesaikan masalah. Apabila berdepan cabaran hidup, mereka akan berfikir cara menghadapi dan menyelesaikannya. Mereka tidak membiarkan masalah membelenggu hidup. Dengan menjadi penyelesai masalah, kita secara tidak langsung akan membina keyakinan diri. Bila ada masalah, cuba selesaikan dengan cara yang baik, bukan pilih jalan yang tak baik. Okey, Allah bagi kita fikiran, Allah bagi kita akal untuk supaya kita memikirkan bagaimana kita nak menghadapi sesuatu masalah yang datang. Okey, jadi cikgu tak naklah bila ada masalah sikit lari, ada masalah sikit terus tak nak berjuang, putus asa. Okey pelajar, hidup ini Allah dah tetapkan bahawa bila kita hidup di dunia ini, kita haruslah sentiasa ingatkan perkara-perkara yang baik. Terus berbuat kebaikan walaupun kita dalam kesusahan. Okey, yang seterusnya lakukan perkara yang kita suka selagi tidak melanggar batas. Lakukan perkara yang awak suka. Awak suka memancing, boleh lagi mancing, bermain bola sepak, teruskan, tak ada masalah. Okey, seterusnya hayati hidup sekarang, selalu ketawa dan belajar untuk jadi pemaaf. Okey, selalu berterima kasih. Perkara ni sangat sinonim dengan situasi di sekolah. Buat sesuatu ataupun terima sesuatu, okey, situasi yang paling mudah dalam kelas. Bila cikgu masuk dan kemudian cikgu keluar, ucap terima kasih cikgu. Okey, tak ada masalah kan? Okey, ucap terima kasih. Itu perkara yang paling mudah untuk kamu buat. Perkara kebaikan yang sangat mudah untuk kita buat dalam kehidupan kita seharian. Okey, yang seterusnya, tepati janji. Okey, tepati janjilah, kita kena berpegang pada janji
Dan yang seterusnya meditasi. Kalau kita lihat dalam sudut lain, mengikut kepercayaan masing-masing lah. Kalau orang Islam dengan menjaga solat, okay, begitu juga dengan orang yang bukan Islam. Mungkin kamu ada kepercayaan kamu, bagaimana kamu menunjukkan atau terasa taat pada Tuhan kamu. Okey, kalau yang Islam, solat 5 waktu. Okey, menunjukkan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena yakin bahawa jika kita jaga solat, insya-Allah semua perkara Allah akan jaga. Dan yang seterusnya, kita kena jadi individu yang optimis lah. Okey, optimis maksudnya kita kena lihat, okey, gelas yang berisi separuh sebagai separuh penuh. Maksudnya kamu sentiasa berfikiran jauh. Okey, sentiasa pandang ke hadapan. Okey, kita kalau orang pesimis, okey, dia akan melihat sebagai separuh kosong kelas tu. Jadi orang optimis ni dia mencari manfaat dan hikmah daripada setiap masalah dan atau cabaran. Dia tak pandang pun masalah itu sebagai satu kerugian, sebagai satu beban. Dia akan cari jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Dengan cara ini kita tidak akan kecewa jika yang diusahakan tak memenuhi sasaran. Sebab tu saya kata, okey, kamu akan menghadapi SPM pada tahun hadapan. Ada pelajar kata, cikgu saya ni tak pandai, belajar macam mana pun tak pandai. Tak apa, usaha. Itu semua kerja Allah, kerja Tuhan. Dia akan tentukan awak dapat berapa. Yang penting sekarang ni kamu usaha terus berdoa dan bertawakal. Okey, jaga kesihatan dan akhir sekali beri tumpuan kepada apa yang dilakukan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Belajarlah hidup untuk mencapai kegembiraan dan yakinlah bahawa kesederhanaan itu lebih bermakna. Okey, berbanding hidup mewah tetapi hati tidak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.